Sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab telah merobohkan makam keramat di Pulau Besar juga telah dirobohkan. Tindakannya sama. Kita boleh main retorik, kita boleh main nak cerita, boleh, tak apa. Seorang kalau nak pergi ke kubur nak menangis, boleh biar. Tapi kalau ini menjadi budaya, semua orang daripada nak pergi masjid, dia pergi ke kubur. Daripada nak minta kepada Allah Ta'ala, dia minta kat kubur. Ini akan membawa kerosakan yang besar. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Uthmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ni dihantar oleh kerajaan Uthmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi. Dia kata budaya di zaman itu, kalau tuan boleh rekod balik, ini ada cetakannya. Di zaman itu kalau orang hilang kambing, dia kata ya Sa'ad. Kalau orang hilang unta, dia kata ya Sa'ad, kembalikan unta aku. Sampai Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi ke orang tu tanya, Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati dah dalam kubur. Muhammad bin Abdul Wahab kena pergi cakap ke dia, apa sebab hang tak minta kepada Tuhan Sa'ad? This is the culture zaman tu. Budaya zaman tu di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab, khurafat, minta kepada makhluk, istighatsatu bil makhluk menjadi budaya. Sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rekod Uthmani. Dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durar Saniyah, ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya, musyriki zamanina yad'una unathan la yuwazinuna Isa wal malaikah. Zaman sekarang ni orang musyrik mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu budayanya sama. Budayanya sama, orang boleh mendirikan solat, dalam masa yang sama orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang. Ini budaya yang berlaku. Maka disitulah dia datang dan membawa berdakwah tauhidnya. Baik, kalau nak kata tak boleh kata ini syirik, orang buat tawasul sahaja, tak boleh kata syirik, tinggalkan Muhammad bin Abdul Wahab sekejap. Mari nak tengok ni apa kata jabatan ini fatwa Negeri Sembilan, ya, Negeri Sembilan. Apa katanya? Pembandingan dengan Pulau Besar. Katanya, perbuatan memohon hajat, berdoa dan bermeditasi serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar Pulau Besar merupakan amalan ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Ini kata siapa? Ini fatwa Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tau. Kalau ikut apa yang disebutkan tadi, mohon hajat tak apalah selagi yakin Allah Ta'ala bagi. Doa di kubur tak apalah, bertawasul tak apalah di kubur. Tapi fatwa Negeri Sembilan ni mengatakan bahawa perbuatan ini ghulu yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek seperti di kubur Sultanul Arifin dan sebagainya seterusnya adalah syirik. Zaman lah ni sikit sangat orang yang pergi memuja di kubur. Kalau tuan-tuan tengok di TV dan juga cerita orang dulu-dulu, berapa ramai orang yang buat begini. Jabatan agama Islam kata syirik. Kita patut berterima kasih dengan gerakan reformis. Tak kisahlah Wahabi ke, Ikhwanul Muslimin ke, siapa ke yang datang, yang telah mengubah dan membebaskan masyarakat daripada kekalutan ini. Dan sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab telah merobohkan makam keramat di Pulau Besar juga telah dirobohkan. Tindakannya sama. Kita boleh main retorik, kita boleh main nak cerita, boleh, tak apa. Seorang kalau nak pergi ke kubur nak menangis, boleh biar. Tapi kalau ini menjadi budaya, semua orang daripada nak pergi masjid, dia pergi ke kubur. Daripada nak minta kepada Allah Ta'ala, dia minta kat kubur. Ini akan membawa kerosakan yang besar. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar apabila dikhabarkan kepada beliau dalam riwayat Abdul Razak, para sahabat Nabi yang pergi ekspedisi perang jumpa kubur Nabi Daniel terbuka. Orang pergi ke kubur tu, orang minta kepada Allah Ta'ala dekat kubur tu. Ramai-ramai orang pergi, jadi budaya. Sampaikan kepada Umar. Umar kata, keluarkan kubur Nabi Daniel, pergi ke tempat lain, gali 13 kubur tempat lain, tanam di salah satu supaya orang tak tahu dan dia tak buat benda begini. Itu trend para sahabat. Takkan kita kena membiarkan budaya-budaya begini hidup. Seterusnya, minta kepada orang mati untuk menyelesaikan hajat. Bismillah.
Apabila orang kata, wahai fulan, turunkan hujan. Wahai fulan, bagi kat aku anak. Wahai fulan, bagi suami aku jadi baik, tak lari keluar rumah malam-malam. Dia minta hajat yang mana Allah yang boleh bagi. Dia minta kepada orang mati. Perbuatan-perbuatan ini pada sisi ulama Wahabi adalah haram dan syirik akbar. Ini pandangan mereka. Dalam kitab Tauhid disebutkan, inna hadha huwa syirkul akbar. Clear, minta kepada makhluk. Ya, ada beza. Aswaja kata kalau selagi i'tiqad Allah yang bagi, Allah yang bagi, tapi pergi minta ke makhluk. Yaghutha wa ya'uqa wa nasra, minta kepada orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ni tak apa, boleh minta juga. Tapi as long as beriman Allah bagi, tak apa. Depa soleh. Minta kepada Isa, oh Jesus help me. Pasal apa? Memang aku minta kepada Jesus, tapi aku yakin Allah Ta'ala yang bagi. Pada depa tak apa. Tapi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, ini dikatakan syirik. Tak boleh. Hang niat apa pun tak apa, tapi jangan pergi minta ke makhluk. Seterusnya, ini daripada kitab Tauhid. Ini teks ulama Wahabi, saya tak nak ulang sebab tadi telah disebutkan oleh pembentang daripada sahabat-sahabat daripada ARG, telah sebutkan perkataan mereka hampir sama dalam bab ni. Syirkul akbar, syirkul akbar, syirkul akbar alladhi yukhriju minal millah. Apabila seseorang minta kepada makhluk, makhluk tak boleh bagi, bukan bidang kuasa makhluk. Walaupun hang niat Allah Ta'ala bagi, minta kepada makhluk tak boleh. Kenapa dianggap syirkul akbar? Kerana doa, dan doa itu adalah ibadah. Dan Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Kita tak payah buat drama lah, minta ke orang ayat. Siapa pun tak boleh bagi ayat dalam dewan. Ayat ni banyak dalam Quran, nak carikan jumpa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Ini umum. Dia memerlukan taksis. Boleh tak minta? Adakah maksudnya semua tak boleh minta? Ada pengecualian. Pengecualiannya kalau orang tu mampu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Tak apa minta tolong kat dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa minta tolong kat depa. A'inuni biquwwatin. Tolonglah aku dengan kekuatan kamu. Boleh tolong depa. Tapi satu yang depa tak mampu, zahirnya depa tak mampu. Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Seterusnya, orang mati tak berkuasa untuk menyelesaikan hajat manusia. Ini logik yang mereka gunakan. Mereka tidak mendengar melainkan dengan izin Allah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan, apabila orang mati baru pergi ke kubur, ketika itu orang yang dah lama dalam kubur akan tanya kepada orang yang baru masuk tentang keluarga mereka. Bahkan hadis Nabi SAW, ada orang dihalau daripada haud, Nabi kata as-sihabi, as-sihabi. Allah Ta'ala akan sebut kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat selepasnya. Maksudnya, walaupun Nabi SAW, Nabi tak tahu semua benda. Artinya tak boleh minta kat mereka tak tahu semua perkara, siapa sahaja yang berada di dalam kubur, sama ada orang soleh ataupun para anbiya, dan mereka tidak ada kemampuan untuk membantu. Muhammad bin Abdul Wahab membezakan di antara istighathah antara orang hidup dan orang mati. Katanya, kita menolak istighathah ibadat seperti yang mereka lakukan di atas kuburan para wali, atau ketika para wali tidak hadir di hadapan mereka atas perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah. Bukan setakat Muhammad bin Abdul Wahab, tengok fatwa Negeri Sembilan tadi pun lebih kurang samalah. Pergi minta tawasul dengan cara dekat kubur tu tak boleh, jalan kepada syirik. Buat upacara untuk minta, syirik terus, sama. Baik, minta kepada Allah untuk selesaikan hajat dengan menyebut kemuliaan orang yang telah mati. Menyebut kemuliaan. Saya pelik, ini dua isu yang berbeza ni. Istighathah dengan tawassul berbeza. Wahabi tidak mengkafirkan tawassul. Bahkan perkataan anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab disebut dalam Durarul Saniyah, ayah dia tidak mengkafirkan tawassul. Ini masalah fiqh katanya, masalah fiqh. Ya, ada Wahabi yang mutasyaddid, tapi ini masalah mereka tidak kafirkan. Macam mana boleh letak semua dalam satu bakul? Berbeza. Di sini Wahabi mengambil pandangan bahawa dia adalah bid'ah. Sebahagian mereka mengatakan dia adalah sarana kepada syirik, tapi dia pun tak kata syirik. Pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dia menyebutkan ini adalah masalah fiqh. Dan apakah dia menyendiri dalam pandangan ini? Macam dia kata tadi, Wahabi je. Tuan-tuan kalau buka kitab mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah antara yang keras, jangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bihaqqil anbiya.
wala bi'izzi arshika. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Jadi didahului oleh ulama dalam mazhab Hanafi dalam bab ini. Seterusnya, tawassul dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdul Latif Al-Syekh daripada keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, walam yaqul syekh innahu syirk, yang saya telah sebutkan tadi. Fatwa ulama Wahabi berkaitan tawassul dengan kemuliaan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, katakan bid'ah madhmumah, lakinnaha laysat syirk akbar, bukan syirik akbar, kata bin Baz, bal hiya min wasail syirk, membawa kepada syirik. Utsaimin kata tawassul bid'i la yajuz, tawassul yang bid'ah tidak harus. Fatwa Lajnah Daimah katakan bid'ah muhdatsah, ini adalah bid'ah yang direka di dalam agama. Yang penting Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan majoriti ulama Wahabi tidak mengkaitkan isu ini tawassul dengan syirik. Tawassul dalam erti kata menyebut nama kemuliaan orang. Baik, minta orang mati doa kepada Allah Ta'ala, minta mereka doa kepada Allah Ta'ala. Di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang menganggap dia wasilah kepada syirik, ada yang menganggap dia adalah syirik. Perbezaan pandangan di kalangan mereka. Dalam kes ini, tuan-tuan boleh perhatikan, setiap isu diperincikan. Minta dia doa berbeza dengan minta kepada dia, berbeza dengan minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut haqqi fulan. Janganlah letak semua dalam satu bakul, bawa semua nas-nas, Wahabi sesat. Tak kena. Berlaku adil lah apabila kita menilai orang.